أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا وأطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita mulakan seperti biasa dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam gambar ni kita boleh lihat Hajah Siti Khalijah dengan Kak Zawi yang onkan kamera lah, ya, memperkenalkan diri mereka. Yang lain tu semua tak ada yang apa nak onkan kamera, kita tak nampak, tak kenal muka dia lah. Dan setakat ni 1, 2, 3 bermakna kita menerima 14 peserta, ya, 14 peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar ke? Suara okey ke? Boleh, ya? Alhamdulillah, suara jelas. Okey, saya rasanya okey, nampaknya tak ada bunyi-bunyi lain tu, ya. Kalau ada bunyi lain saya mute-kan, ya. Tapi sekarang ni okey. Mungkin ada tuan-tuan perempuan nak bertanya ke, jadi saya biarkan mikrofon on, ya. So pastikan kalau ada bunyi-bunyi cucu ke, ya, ataupun bunyi yang lain tu, tuan-tuan mute-kan sendiri, ya. Kalau tidak nanti kita boleh dengar, semua orang boleh dengar. Okey, semalam kita telah mula belajar mengenal kalimah yang kelima, iaitu walakin. So hari ini apa kita buat? Hari ini saya bantu tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak menyimpan, ya, nak menyimpan kalimah ni. Jadi kelas pagi ni kita akan buat tambahan, ya, iaitu selepas kita kenal kalimah tu, kita bantu tuan-tuan macam mana nak merekodkan di dalam template yang saya bagi itu. Lama kelamaan nanti tuan-tuan boleh lihat, ya, berapa banyak kalimah-kalimah yang tuan-tuan kenal, ya. Okey, so kita kongsikan skrin seperti biasa. Kalau ada tuan-tuan dan puan-puan yang baru masuk, ya, kita ucapkan selamat datanglah, ya. Selamat datang. Dan kita masih lagi dalam mengupaskan kalimah-kalimah dan ayat ke-12 Al-Baqarah, ya. Kalau saya tandakan untuk perhatian tuan-tuan dan puan-puan ialah kita sekarang ni membincangkan ayat ke-12. Ala innahum humul mufsidu nawala killa yash'urun. Dan kita telah pun selesai kalimah pertama, ala sudah selesai, innahum pun sudah selesai, humu ni pun, ya, hasannya hum, ya. Lepas tu al-mufsiduna pun sudah selesai. Lepas tu semalam kita pun sudah selesai memperkenalkan kalimah yang kelima. Ini yang pertama, yang kedua, kalimah ketiga, kalimah keempat dan kalimah kelima. Hari itu saya telah tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan macam mana nak memasukkan kalimah al-mufsidu di dalam template QHS vocabulary itu.
Vocabulary itu maknanya kalimah ya. Jadi kita nak kumpulkan kalimah-kalimah Quran yang kita sudah kenal menggunakan software tu, Excel, sheet, QHF vocabulary. Tuan-tuan boleh monitor nanti berapa banyak dah kalimah yang tuan-tuan sudah kenal ya. Okey, lepas dan semalam walakin hari ini saya nak tunjukkan sebelum kita masuk kepada kalimah kedua terakhir itu, kita akan tunjuk walakin macam mana nak masukkan dalam template tu ya. Dalam template tu. Jadi kita clearkan drawing ni dulu. Ya, kita sekarang nak masukkan kalimah mana? Kalimah walakin saja. Yang ni ya. Yang ni yang kita dah bincangkan semalam. Kalau kita ulang kaji, tuan-tuan tekan di sini. Walakin ni ya, kita dapati dengan tafsir Quran, tafsir dan perkata ni memberi kita gambaran bahawa walakin ni, waw dengan lam ni, walaupun dia asalnya ialah komponen, dua komponen ya, tetapi dalam penggunaan kalimah ni dua komponen ni dia tidak dipisahkan ya. Jadi walakin digunakan dalam Al-Quran sebagai satu kalimah ya, sebab tu dia memberi makna akan tetapi ya. Dia tak boleh pisahkan dia ya. Kalau sini akan ya, ini tetapi, tapi dia digunakan dalam bentuk satu kalimah ya, walakin. Jadi kita akan masukkan sekali walakin, bukannya lakin saja ya. Nanti kita akan lihat seluruh Al-Quran tu akan menggunakan walakin ya. Dia tak ada guna lakin, tak ada ya. Jadi dia digunakan satu saja ya. Okey, lepas tu kita juga semalam berkongsikan daripada mana? Daripada qurancorpus.com ya, qurancorpus.com. Kalau saya nak bantu sekali lagi tuan-tuan nak mengingati ya, iaitu kita pergi ke surah Al-Baqarah ayat ke-12. Di ayat 12, jadi tuan-tuan tekan sini. So dia akan tunjukkan walakin lah. Ini dia walakin ya. So kalau kita tekan walakin ni tuan-tuan, dia terangkan yang kita iaitu waw tu dia kata SUP ni dalam bahasa Inggeris ya. Bahasa Inggeris maknanya supplemental particle. Supplemental particle maknanya huruf tambahan ya, yang ditambahkan pada lakin tu supaya dia menjadi satu kalimah ya. Dan dia di sini dia tidak memberi makna dan, sebab tu dia ya, walakin tu dia tak memberi makna dan, dia memberi makna sekali dengan lakin tu debat. Satu perkataan saja. Bahasa Inggeris debat, bahasa Melayu dia akan tetapi. Okey, lakin tu sebenarnya apa? Dipanggilkan amendment particle, iaitu harfun istid ya, dal tu qaqalah kan, istidrak ya. Kan saya besarkan sikit. Tu dia belah kanan tu, apa dia, waw, yang waw ni dipanggilkan waw zaidah ya, supplemental bahasa Inggeris dia tu. Kalau nak tukar ke bahasa Melayu boleh ya tuan-tuan, right click saja mouse tu, tukar translate tu Melayu ni. Dia kata apa? Zarah tambahan awalan. Itu Melayu dia lah ya, Google punya translation. Zarah tu makna apa? Huruf lah. Huruf tambahan awalan. Dia huruf tambahan saja ya. Yang bahasa Arab dia waw zaidah ya. Zada maknanya tambah, zaidah maknanya tambahan. Okey. Kemudian AMD tu bahasa Inggeris dia amendment particle ya. Bahasa Melayu dia huruf pindaan. Huruf pindaan. Ya, bahasa Arab dia apa? Harfun istidrakun ya. Kalau kita nak bunyikan kesemua sekali, harfun istidrakun. Bila kita menyebut ujung tu biasanya kita waqafkanlah.
Kita kata apa? Harf istidrak. Itu cara nak menyebutkan. Yang Arab dia wakafkan semua, ya. Dia harf, dia kata istidrak, macam tu, ya. Tapi kalau kita nak nak connectkan dengan original dia, kita bunyikan harfun istidrakun. Yang untuk beginner macam kita ni, kita boleh praktis macam tu lah. Dan dalam semalam kita dah simpan ni, ya, simpan dalam screenshot. Ya, kita buatkan semalam dalam screenshot nak membantu kita ingatkan kembali, iaitu wow tu kita kata wow tambahan tu bahasa Arab dia wow zaidah, yang ditunjukkan untuk wow ni, dan juga di bawah ni penerangan oleh digital Al-Quran yang dikatakan kata tambahan tu, ya. So lebih tepat kita panggil dia wow tambahan, ya. Kemudian komponen lakin tu apa dia? Dia app Quran dan perkata ni dia kata partikel perubahan. Tadi dia kata pindaan, samalah, ya. Ya, perubahan dengan pindaan tu sama. Ya. Bahasa Arab dia apa? Harfun istidrakun. So kita dah simpan ni. Tuan-tuan pun saya percaya dah ada simpan screenshot ni, ya. Masa saya buat pembentangan, tuan-tuan boleh on the screen tu, tuan-tuan tekan saja print screen, dia dah boleh simpan, ya. Tapi dia simpanan dia masih lagi apa? Masih lagi terlampau banyak maklumat tu. Apa kita buat? Kita bersihkan dia, ya. Kita cropkan dia panggil. Ya, tuan-tuan kena belajar, ya. Mahirkan penggunaan digital ni supaya dia masuk. Itu terlampau banyak maklumat, kita potong yang tak perlu tu. Jadi yang atas tu kita potong tepi, dan kanan tu kalau tak perlu kita potongkan dia. Kita ambil yang perlu saja. Ya, yang ni yang tak perlu, warna-warna hitam bawah tu, ya, tak perlu kita potongkan dia. Tinggal itu saja. So kalau yang ni tu bersihlah sikit, ya. Jadi bila dah potong tu, tuan-tuan save kan. Dia ada belah kanan ni save or copy, ya. Dia ada save. Ya, make sure kalau ada benda yang block tu, alihkan dia, ya, supaya jangan dia block. Alihkan dia, lepas tu ambil save, tekan save. Dah selamatlah tu. Itulah lebih bersih lah, ya. Lebih bersih. So maknanya walakin ni asal dia apa? Lakin saja. Kemudian ditambah waw zaidah tu menjadilah satu kalimah, ya, yang berfungsi sebagai amendment partikel. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan, tuan-tuan, sekarang ni ialah partikel, ya. Al-mufsiduna tu ialah kalimah isim, kalimah kata terbitan, daripada kata terbitan. So kita telah tunjukkan macam mana nak memasukkan kalimah kata terbitan, iaitu saya sekarang tunjukkan dalam spreadsheet tu, ya. Okey, yang pertamanya ini dalam template tu, kalau yang lama tu kita gunakan bahasa Inggeris, iaitu kita kata main template, ya. Sekarang yang template kosong yang saya beri pada tuan-tuan tu, saya dah tukarkan bahasa Melayu, ya. Kita letakkan halayan tu acuan kata terbitan. So bermakna semua yang tuan-tuan lihat di sini dalam kotak ni, ya, daripada wazan 1 tu, kalau saya kecilkan sikit sampai ke wazan ke 10, ya. Ini semuanya adalah acuan kata terbitan, ya. Saya kotakkan sikit, ya. So semua bentuk daripada fa'ala tu sampailah kepada istif'alun, yang ni, ya. Semua ni yang tuan-tuan lihat ni, ini dinamakan apa? Acuan. Bila dia menggunakan fa'ilam tu, dia adalah acuan. Acuan kepada apa? Kepada kata terbitan kalimah-kalimah Al-Quran. Maknanya kalimah-kalimah Al-Quran yang dibentuk daripada kata terbitan, dia akan mengambil bentuk ini, ya. Dia adalah dibentuk daripada acuan ini. Okay. Tetapi ada juga kalimah di dalam Al-Quran yang tidak dibentuk daripada acuan ini, ya, iaitu dipanggilkan jamidun, ya. Kalimah yang jamid tu maknanya dia tidak diterbitkan, dia memang ditulis dalam bentuk itu, dipanggilkan jamidun.
Kalau yang diterbitkan daripada acuan ini dipanggilkan al-mushtaq, ya, ataupun mushtaqun, kata terbitan. So di sini saya dah asingkan helaian bawah ni, kalau tuan-tuan tengok. Yang ini acuan kepada kata, maknanya apa-apa kalimah yang dibangunkan daripada acuan ni kita masukkan dalam helaian mengikut huruf akar dia, ya. Huruf akar belakangan tu. Kalau kalimah tu tidak dibentuk mengikut acuan ni, kita masukkan dalam helaian sebelah dia tu, iaitu kita masukkan bahagian kalimah jamid. Yang ni, ya, saya tekan sekarang, tuan tengok ini. Ini bahagian kalimah akuan jamid, maknanya bukan kata terbitan. Dan sebagai contoh, walakin tadi, dia masuk dalam kumpulan ni, jamid. Dia bukannya masuk dalam apa, sebab dia tak ada huruf akar. Tidak termasuk dalam ni, ya. Dia tak masuk dalam kata terbitan. Dia akan kita masukkan dalam bahagian apa, kalimah akuan yang jamid, bukan kata terbitan. Okey, macam mana tuan-tuan tahu dia tak ada kata huruf akar, ya, dalam korpus tu? Kalau tuan tengok di sini, penerangan walakin tu scroll ke atas ni, kan dia tidak ada, kan? Tak ada mengatakan 3 huruf. Kalau kalimah kata terbitan, dia akan beri 3 huruf akar di atas ni. Ini tidak ada. Itu menunjukkan kalimah tu adalah kalimah daripada kumpulan jamidun, ya, jamid. Jadi kita masukkan. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan bila tuan-tuan masukkan walakin ni, ya, berapakah jumlah, ya, kalimah ni yang dalam Al-Quran digunakan. So tuan-tuan boleh masukkan nombor dia sekali. Maknanya berapakah jumlah ni dalam Al-Quran. Dan kalau tuan-tuan semua kenal walakin tu, maknanya itulah jumlah yang tuan-tuan dan puan-puan juga kenali, ya. Okey. So macam mana nak ini sekarang ni, gunakan apa, qurancorpus.com. Sekarang ni kita menggunakan qurancorpus.com, ya. Kalau tengok ke atas ni, ya. Jadi bila tuan-tuan dah masuk ke kalimah tu, walakin tu, tengok di sebelah bawah, ya. Okey, setengah bawah saya tukar bahasa Inggeris lah balik, sebab di original bahasa Inggeris. English, ya. Ni walakin, tuan-tuan pergi, ya, dia kalimah-kalimah lain pun sama jaga cara dia, ya. Tuan scroll kat bawah ni, di sini dia ada tulis apa, concordant, ya. Tengok baik, ingat balik, concordant. Bahasa Melayu pun dia dah gunakan concordant. Okey, yang ni, ya. Tuan ambil, tekan dekat sini, concordant tu. Concordant ialah list occurrences of this word. Maknanya dia akan senaraikan berapa kali kalimah ni digunakan di dalam Al-Quran. Itu maksudnya concordant. Okey. Kalau nak tukar ke bahasa Melayu, ya, apa dia tulis? Concordant juga. Dia English tu dia melayukan, ya, iaitu senaraikan kejadian perkataan ini. Patutnya terpayahlah, kan, ya. Senarai perkataan ini di dalam Al-Quran. Itulah yang sepatutnya, ya. Barulah kita faham, ya. Tapi tak apa. Okey, so cari concordant ni. So tekan di situ, ya, concordant. Okey, so bila tekan concordant ni, tuan-tuan akan dapati dia akan senaraikan semua ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan kalimah walakin tadi, ya. Tengok, bermula daripada ayat ke-12, itulah pertama kali kalimah walakin digunakan dalam Al-Quran, sehinggalah dia ada berapa jumlah dia, tuan-tuan yang tengok di sini, ada 65 kali. Ya? Ada 65 kali, saya kotakkan, ya, ataupun saya arrow ke lah. Mana arrow? Ni. 65, maknanya kalimah walakin ni, bila kita tekan concordant tadi, dia akan senaraikan satu juga ayat dia. Yang pertama ialah ayat ke-12 surah Al-Baqarah. Yang kedua ni, ya, yang kedua
ayat ke-13 surah Al-Baqarah. Yang ketiga, ayat 57 surah Al-Baqarah. Ayatnya yang mana? Di sinilah. Ini ayat yang pertama, ayat yang kedua, ayat yang ketiga digunakan dalam apa? Al-Quran. Okey. So jumlah dia berapa? 65. Okey, tetapi satu muka surat ni, halayan ni, dia boleh senaraikan hanya 50 saja. Sebab tu yang pertama tu, dia senaraikan hanya 50 saja ni. 1/50 daripada 65. Maknanya jumlah dia 65. Ya. Kemudian, dia senaraikan 50 yang pertama. Bermakna ada muka surat kedua. Ya. Ada bermakna muka surat kedua. Mari kita lihat. Mana kalau kita tengok keseluruhan senarai ni, ya, tengok walakin semua digunakan walakin tu, ya, ayat tu di mana walakin digunakan sampailah yang bawah sekali ni, tuan-tuan dan puan-puan, surah 33 ayat kelima ni, kalimah 20, walakin adalah kalimah yang ke-21. Ini nombor 50. Okey. So bermakna ada 15 lagi. 15 tu dalam muka surat yang kedua. Tuan-puan tekan di sini, muka surat kedua, ya. Dia akan tunjukkan daripada 51 hingga 65. Ini yang muka surat kedua dia ada 15. Daripada yang atas ni, walakin Rasulullah ni, sampailah kepada walakin kazzaba wa tawalla ni, ialah yang ke-65. So ya, surah ke-75 ayat 32 ni adalah 60. Jadi jumlah semua sekala ialah 65. Okey. Jadi bila tuan-tuan nak masukkan dalam template tu, tuan-tuan masukkan bahagian mana? Bahagian jamid, ya. Kalimah jamid ni, masukkan kalimah dia dalam ni, dalam kotak biru ni. Ya, dalam kotak biru ni, ini masih kosong, ya. Jadi tuan-tuan kena isi sendirilah kalimah-kalimah yang tuan kenal tu, masukkan dalam kotak kosong ni, gunakan Lexilogos keyboard untuk menaip dia. Ya, kalau nak copy pun boleh. Ya, saya lebih suka tuan-tuan menaipnya, ya, supaya kita kenal kalimah tu. Kalau kita nak copy ni, belum tentu kita kenal. So type dia, ya, gunakan Lexilogos tu macam biasa. Ya, oleh ini Lexilogos, type walakin, ya, waw baris atas, lam baris atas, kemudian lam baris atas dia ada ada alif kecil. Ingat, ya, bila alif kecil tuan-tuan kena tekan penjarak ni dulu, ya. Jangan terus tekan alif kecil ni. Alif kecil di sini. Kalau tuan tekan alif kecil apa jadi? Dia naik atas lam tu, ya. Dia naik atas baris fathah tu. So kita tak mahu macam tu. Kita nak lam tu selepas alif kecil tu, selepas huruf lam, selepas baris fathah tu, ya. So kita tekan penjarak, buangkan kalau dah tertekan macam ni, tuan backspace saja. Lepas tu tekan butang penjarak ni, ya. Tekan dia 2 kali. Ya, tekan 2 kali, barulah tekankan alif kecil ni. Wala, ya. Lepas tu kin, kaf baris bawah, kecilkan sikit, kaf baris bawah dengan nun yang sukun. Nun yang sukun. Itulah ejaan walakin, ya. Tengok di sini, alif dan kaf tu terlampau rapat, tuan-tuan boleh panjangkan dia, ya. Kalau kata dia terlampau rapat, letakkan cursor selepas alif tadi, tekan penjarak ni, ya. Sekali ataupun 2 kali pun tak apa. Bagi dia jarak sikit, ya. Bagi dia selesa sikit. Kalau tidak tadi nampak krem sangat, ya. Tu walakin. Kalau kaf dengan nun ni pun, kalau tuan nak jarak pun tak apa, ya. Tekan dia sekali. Contoh, dia akan panjangkan sikit sambungan tu. Jadi kalimah tu nampak lebih selesa lah, ya. Lebih kemas. Okey. So bila dah sudah tu, tekan butang copy ni dan bawa ke Lexilogos yang ini tadi. Masukkan dalam sel
yang kosong yang pertama ni ya. Row yang pertama ni masih lagi kosong. Mana-mana tuan-tuan boleh, tak ada masalah. Ya. Tapi mulakanlah yang pertama. Ya. Tetapi sebagai contoh kalau tuan-tuan nak plan, yang pertama ni nak mulakan kalau kalimah yang memulai dengan huruf yang awal seperti alif ke, hamzah qata' ke dan sebagainya. Wow ni biar hujung sikit, boleh masukkan sel di sini ke, pilih mana nombor 13. Ya, tak ada masalah ya. Katalah saya masuk sekarang ni, yang pertama dululah untuk hari ni ya. Nanti saya akan tunjukkan, kita susun balik mengikut susunannya. Sekarang kita masuk sini, Ctrl V je lah. So sekarang ni walakin dah disimpan dalam ni ya. Tengok saiz dia, kalau kecil sangat tuan-tuan boleh besarkan. Ya. Besarkan, mana dia, pergi ke home, lepas tu tengok font size dia. Font size dia sekarang ni 18. Sepatutnya 18 okey ya. So biarkan dulu ya. So walakin adalah kalimah jamid yang pertama tuan-tuan masukkan dalam Al-Quran ya. Tadi kita kata berapa jumlah dia? 65. Mana dia? Yang ni tadi 65. Jadi bermakna dalam Al-Quran digunakan sebanyak 65 kali. Jadi masukkan 65 tu di mana? Di bahagian G ni yang hijau ni, jumlah kegunaan. Ya, jumlah kegunaan berapa? 65. Masukkan 65 sini. Tu dia. Maknanya kita tahu walakin ni di dalam Al-Quran adalah digunakan sebanyak 65 kali ya. So automatically tuan-tuan bila saya masuk 65, atas ni akan keluar 65 sebab dah ada formula dia. Ya. Formula tu dah ada. Jadi bila kita masukkan ke semua kalimah-kalimah nanti, ya, automatically kita akan dapati jumlah jumlah semua yang kita masuk nanti akan dikumpulkan dalam atas ni, ya. Okey. Okey, so kemudian belah kanan ni jumlah yang dikenali. Jadi tuan-tuan tengoklah senarai tadi, ya, senarai tadi iaitu di sini. Adakah tuan-tuan kenal semua walakin ni ya? Dia kalimah yang sama. Kalau patut tadi dah kenal, sepatutnya dah kenal semua sebab dia kalimah yang sama ya. Walakin iza du'itum, akan tetapi juga. Sini pun semua makna dia pun sama, bahasa Inggeris dia semua but dah. Nah, maknanya apa kalau kita melayukan, tuan-tuan tengok ya, semua tetapi dia tidak ada makna lain kepada walakin tu. So bermakna kalau ada tuan-tuan kenal satu, ya, so maknanya di dalam ayat amat keseluruhannya tuan-tuan sudah kenal dia. Tapi pastikan betul-betul kenal lah ya. Semua makna dia semua apa, akan tetapi ya, tukar ke Melayu, tetapi ya, tetapi ya, kadang-kadang digunakan juga dan tu dia bracketkan ya. Maknanya akan tetapi wahidatan walakil yabluwakum ya. Akan tetapi ataupun kalau dia dan tu maknanya masuk akan tetapi jugalah ya, dalam konteks satu kalimah ya. Okey, so bermakna tuan-tuan sudah kenal 65 daripada walakin saja sudah kenal 65. Jadi pergi ke sini tadi, letakkan 65 yang okey. Maknanya saya sudah mengenal 65 daripada 65 yang digunakan dalam Quran tu, maknanya saya dah mendapat 100% ya. Atas tu pun dah dimasukkan sekali formula dia. Jumlah dia 65. Jadi saya pun kenal pun 65. Ya, nanti sepatutnya dia ni center. Okey, centerkan dia. Nanti kenapa tak center? Alignment dah center ya. Patutnya dia center ni. Nanti kita check kemudian kenapa dia tak duduk tengah-tengah. Patut dia tengah macam ni. Okey. So apa maknanya? Maknanya yang ni saya yang apa ni, kita sudah kenal 65 daripada 65 ya. Kalau tuan-tuan tekan di sini 65 ni tengok ada dia punya
formula di situ ya. Maknanya sel H1 ni adalah sum H2 sampai H1000. Mana apa saja yang kita masuk dalam kotak ni sampai ke bawah ni, dia akan campurkan ya sampai ke row ke 1000. Automatically ya, masuk saja sini. Katalah tuan-tuan masuk, katalah kalimah yang kedua, katakanlah apa? Wow lah kata ya. Wow, wow sahaja. Kita pergi ke lexicon tu, ya, kita ambil wow sahaja. Ya, wow tuan-tuan dah kenal wow. Kopikan dia sebagai contoh, ya. Masukkan ke kolom yang kedua ni wow. Ni wow. Ya. Wow ni dalam Al-Quran tuan-tuan, dia digunakan sebanyak hampir 10,000 ya. Kalau nanti kita boleh cek balik ya. Kegunaan dia dalam 1,500 lebih. Saya buat contoh saja ni, kegunaan dia dalam 9,500 ya, sebenarnya lebih lah. Ya, dia hampir 10,000 kali wow digunakan. Dia wow tu satu kalimah ya, kalimah jamid. Jadi kalau kita kenal semua wow tu dalam Quran tuan-tuan ya, sebenarnya tuan-tuan dah kenal berapa? 9,500. Tapi pastikan tuan-tuan kenal sebab wow ni dia banyak jenis. Ada wow antifah, ada wow haliyah, ada wow istinafiah, ada wow zaidah, ada wow sababiah ya. Ada wow ma'ahu pun ada juga ya. So pastikan semua wow tu kita kenal dan kita masukkan jumlah yang kita kenali. So apa yang berlaku atas tu tuan-tuan tengok ya. Katalah kita tak kenal semua 99,500, kita kenal 9,000 sajalah. Okey. So sekarang ni jumlah yang kedua ni automatically dia akan campur di atas tu. Jadi bermakna sekarang ni jumlah kalimah jamik tuan-tuan dah kenal berapa? Walakin yang 65 kali, wow ni 9,000 kali, dah jadi 9,065 kali. Jadi bila masuk sini tuan-tuan ya, dia akan automatically transfer nombor ni 9,000 ni ke depan. Ya. Di sini iaitu tengok di sini ya, 9,065 ni dia automatically akan masuk ke sini. Okey. Kalau saya kosong di sana tadi, saya tengok balik nak tunjukkan ya. Kalau saya kosongkan di sini tadi, jamid, katakanlah kita tak tahu satu pun, maknanya kosong. Ini kosong, jadi depan tadi dia kosong. Ini kosong, maknanya peratusan kita kosong. Dia dah ada formula sekali kita masukkan dalam ni ya. Jadi tetapi kita dah tahu banyak tadi mana dia jamid ya. Kita dah tahu 9,065, so di depannya automatically dia akan transfer ya, pindahkan nombor tu kepada 9,065. Maknanya daripada jumlah jamid tadi tuan-tuan dah kenal 12% daripada jumlah kalimah 77,437. Ya. So nanti bila tambah lagi dia akan bertambah lah ya. Jamid ni tuan-tuan boleh tambah lagi sini satu-satu ya. Yang pertamanya semua kalimah harfun ada, semua adalah kalimah yang jamid kita masuk dalam ni. Okey. Sebagai contoh, kalau kita nak tengok yang dah dibuat ya, kita ambil satu template yang dah dibuat ya di sini. Ya, ini lebih kurang 72% ya, termasuklah kalimah kata terbitan. Yang depan ni kalimah kata terbitan ya, mengikut abjad dia alif batal sampai ya tu ya. Yang kata terbitan tu berapa? 8,582. Yang kalimah yang apa tadi, yang jamik tu 46,810. Jadi yang ni campur ni menjadi 55,000. 55,000 bagi dengan 77,000, dia lebih kurang 72%. So maknanya kita tahu sekarang ni kita peratusan kita kalimah Quran ialah 72%. Ya. So balik kepada yang tadi, kita baru berapa? Baru 12% yang kalimah jamik tadi
9065 tu dia akan terus masukkan ke mana? Ke sini ya, ke sini sebab yang kata terbitan tu masih di kosong. Sebab sini tak ada ni, kosong lah. Jadi 9,000 dia transfer ke sini sebab yang ni ialah yang kotak ni campur kotak ni. Ya, jadi 9,000. Katakanlah saya ambil contoh saja ya, katalah sini ni bukan kosong. Katalah 1,000 lah yang kita dah kenal 1,000. Ya. So apa jadi? Dia akan campurkan yang ni dengan ni, akan bertukarlah apa ni nombor 90. Tengok cuba jadi tak? Nampak ya. So ini sebenarnya sudah berubah besarkan sikit, dia akan tunjuk. So jadi 10,000 dah. Ya, yang ke 1,000 campur ni automatically dia akan campur ke sini menjadi 10,000, persentage dia dah jadi 13. Ya. Itu. Untuk permulaan ni, tuan-tuan masukkan dulu kalimah tu ya. Cara mengira semua tu, formula ni kita akan ajarkan kemudian ya. Okey, so kita betulkan balik. Yang kita tahu sekarang ni 9,000 jamik 9,000, kata terbitan kosong sebab kita tak masukkan lagi bahagian ni ya. Kita baru masukkan dalam helaian baru. Nanti kita gunakan formula tu untuk transferkan ke dia ke sini. Bila transfer sini dia akan campurkan jumlah tu ke dalam kotak di sini ya. Jadi daripada 2 tadi mana kita sudah ya mencapai 12%. Sebab banyak tu, 9,000 lebih tu ya. Belum lagi tuan masuk kalimah-kalimah yang lain ya. Okey. Itu cara macam mana nak menggunakan ya template ini untuk kalimah-kalimah yang telah kita pelajari ya dalam Quran, iaitu kita semalam masukkan al-mufsiduna. Kalau nak tengok al-mufsiduna tu kat mana, kita tengok bahagian fa ya, sebab dia bermula dengan fa simda 3 huruf akarnya. Cari dekat helaian fa ni, itu dia, iaitu al-mufsiduna. Lepas tu tufsidu. Ya, kita belum masuk lagi nombor dia ya. Nombor tu kita boleh buat kemudian nanti. Sekarang ni masukkan dulu kalimah-kalimah yang kita kenal tu, dan kedua-dua ni kita tahu dia adalah wazan keempat. Jadi masukkan dalam row wazan keempat ini kena tukar. Yang kiri ni pun kena tukar je sekali ya. Wazan keempat. Kalau sini wazan keempat, sini tukar wazan keempat. Kalau ada dia kih wazan 10 nanti, sini pun wazan 10. Itu kemudian masukkan satu-satu dulu. Ya, dan jangan lupa labelkan heading kat sini, iaitu yang ni adalah dalam kumpulan fa sim dal 3 huruf akar dia, dan kata dasar dia adalah fasada, yang mana bererti melakukan kerosakan. Ya, tapi kita tak kira lagi ni, nanti kita akan kira ya kat sini. Besok saya akan tunjukkan macam mana nak cari jumlah dia ya, wazan keempat ni daripada corpus.com tu, dan kita masukkan jumlah dia di sini. Ya. Dan kita kemudian kita cek daripada jumlah tu dalam Al-Quran tu berapa banyak kita kenal, kita masukkan kolom bawah JK ni ya, jumlah yang kenal tu. Okey, itu je untuk hari ini ya. Saya nak berkongsikan macam mana tuan belajar pelan-pelan untuk merekodkan ya kalimah-kalimah yang tuan-tuan tahu tu ya. Kepada yang baru mengikuti program kita ni, kalau hujung tahun ni tak sampai 50% pun tak mengapa, buat saja berapa yang tahu ya. Yang 50% tu kita ada targetkan kepada sahabat-sahabat yang mengikuti program kita daripada Januari dulu ya, Januari. So maknanya daripada Januari sampai Disember 2023 ni mereka kena dapatkan sekurang-kurangnya 50%. Ya, 50%. Okey, untuk hari ini kita sudah lebih masa pun ya. Tak mengapa ya. Kita akan sambung besok. Besok saya akan tunjukkan macam mana nak mencari berapakah jumlah daripada kedua huruf kata ni mufsidun dengan tufsidun ni, mana kita akan jadi jumlah apa? Wazan keempat
daripada fa simda ni berapa kali digunakan dalam Al-Quran, kita masukkan sini. Kalau ada digunakan dalam wazan satu, berapa kali, masukkan sini. Kalau ada wazan-wazan lain, kita akan masukkan row yang ketiga ni, masukkan jumlah dia di sini dan dia akan automatically campurkan dalam kotak biru ni ya. Bila dah ada kotak biru nanti, kita akan transferkan jumlah tu kepada muka hadapan ni ya. Dia akan masukkan fa mana? Ini fa, dia masuk yang apa tu? Jumlah dalam Al-Quran tu dia masuk sini, jumlah yang kenali tu akan masuk dalam kotak ini. Ya, so bila ada sini, kita akan dapati nombor tu akan keluar di sini. Ya. Okey, itu cukup nanti hari ini ya. Kita fokus ini sebagai contoh ya. Untuk kalau kita masukkan dua kalimah, satu walakin. Okey, saya nak tunjuk kepada tuan mana dapat 9,500 ni. Kita pergi ke okey, sebagai contoh ambil satu kalimah waw di dalam Al-Quran tu. Dalam ayat ni sebab ini dia sekali dengan zaidah tu, kita cari yang ada waw yang lain ya. Okay, sebagai contoh di sinilah waiza. Ya, kita tekan waiza, nampak waw ni dia berasing ya. Dia dikira berasing daripada iza tu, so dia akan dikira ya. Nah, waw tuan tekan di sini. Tengok di atas mana dia tulis. Ni. Okey, di sini dia senaraikan sebanyak 4,500 ya, tapi sebenarnya dia lebih pada tu. Kita cuba tengok contoh yang lain. Ambil wa'ala ya. Okey, ini 4,000 juga 500 nanti ya kita akan, sebab jumlah dia ialah semua sekali ialah 9,500. Biasanya dia ditunjukkan ya di sebelah atas ya, sebelah atas ni, sebelah sini ditulis 9,000 ya. Cuba tengok sekali walazina, yang ni masih lagi 4,500 ya. Nanti kita akan cek dengan korpus ya. Dia sebenarnya jumlah dia adalah 9,000 yang lebih. Jadi tuan-tuan boleh cek sendiri nanti, masukkan nanti ya. Kalau untuk sementara ni, kalau nak gunakan jumlah tu, kita masukkan yang tadi 4,510 ya. Dan kata tuan daripada 4,500 tu kena 4,500 sebagai contoh. So atas ni ialah 4,565. So di dalam ni dia akan tunjukkan 4,565, maknanya 6%. Ya. Jadi nanti kita boleh cek betul-betul berapa jumlah tu ya, insyaAllah. So bila dah siap tu, jangan lupa savekan ya. Savekan. Nah, lepas tu dia simpan, dia tak hilang lah insyaAllah. Okey, cukup untuk hari ini. Kita akan sambung besok pagi Jumaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa tarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jazakallah. Assalamualaikum.